saya akan kontak. Ya? Terima kasih. Datuk Saya Speaker. ingin Speaker. mempersilakan Yang Berhormat Kementerian Pengangkutan. Datuk Speaker. Kementerian Datuk Yang Pengangkutan. Dipertua, Silakan. izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas keprihatinan 14 ahli yang berhormat terhadap kementerian saya yang membahaskan serta menyentuh perkara di bawah bidang kuasa MOT. Tuan Yang Dipertua, saya ingin memulakan jawapan perbahasan Kementerian Pengangkutan dengan menjawab tuduhan-tuduhan yang telah dilemparkan oleh Yang Berhormat Seremban, mantan Menteri Pengangkutan. Pertamanya adalah berkaitan dengan projek Klang Valley Double Track Fasa 2 KVDT 2. Yang Berhormat Seremban mudah lupa, tetapi rekod tetap ada. Beliau telah memberitahu jemaah menteri pada 19 September 2018 bahawa kos projek KVDT 2 dapat dikurangkan jika dilakukan secara tender terbuka. Namun, beliaulah yang mengangkat memorandum jemaah menteri pada 5 Julai 2019 untuk menganugerahkan projek KVDT 2 secara rundingan terus kepada Syarikat Daya Maju LTAT atau dengan nama singkatan DMLTAT. Yang Berhormat Seremban lupa juga, beliaulah yang telah mendengar pembentangan mengenai kajian harga anggaran yang jauh lebih rendah bagi projek KVDT 2 oleh syarikat Opus Consultants dan Berhad, satu-satu anak syarikat Khazanah Nasional Berhad, sebanyak 2 kali pada tahun 2018. Yang Berhormat, ketika Yang Berhormat buat tuduhan itu, saya berada di Katil Hospital. Biarlah saya habis dulu, ada masa saya bagi. Saya tak lari, Yang Berhormat. Okay? Bagi masa Namun, sekarang. perkara 18 yang minit dapat bagi sekarang. memanfaatkan rakyat dan negara ini tidak dimaklumkan oleh Yang Berhormat Seremban ketika menjadi menteri kepada jemaah. Itu menteri. salah. Yang Itu Berhormat. fakta yang salah, Yang Yang Berhormat. Berhormat. Kalau laporan Itu fakta yang Opus- salah. Ulasan Yang Berhormat. Yang Berhormat, tolong. Tolong. Yang Berhormat Menteri tak bagi, sedang menjawab. mengeluhkan dewan. Tak apa, saya akan bagi. Datuk Saya Ketua, janji saya akan. dia Saya anak mengeluhkan jantan, dewan. saya tak lari. Tak apa. Dia tipu Biar saya fakta. habis dulu. Perintah tetap Yang tak Berhormat boleh Seremban. menyeleweng. Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban telah membangkitkan beberapa isu. Kita benarkan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Ya. Itu cara kita berbahas. Yang Berhormat Seremban, kalau laporan Opus Consultant itu tidak formal, kenapa Yang Berhormat mencadang kepada Kementerian Kewangan pada masa itu untuk mempertimbangkan Opus Consultant sebagai perunding penyemak bebas ICC? Surat niat atau letter of intent juga telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada masa itu kepada Opus Consultant. Cuma sebelum surat setuju terima dikeluarkan, sempat dikeluarkan, kerajaan PH telah runtuh. Ini hakikat. Tak boleh lari. Datuk Yang Bertua, ada Jelasan. juga perkara Yang Berhormat Seremban. Bagi Tidak. jalan lah. Sekejap. Bagi jalan Di untuk mana bahas. beliau mengesahkan di Dewan Yang Mulia ini pada 9 Julai 2019 bahawa KTMB sebagai pengguna landasan kereta api telah menulis surat pada 21 Februari 2019 kepada Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan yang menyatakan kebimbangan mereka sekiranya syarikat DMLTAT dikurniakan projek Bagi KVDT 2 penjelasan. secara langsung. Tak apa, saya bagi sekejap lagi. Antara perkara yang dimaklumkan pada Yang Berhormat Seremban, termasuklah kelemahan syarikat berkenaan dalam projek KVDT Fasa 1, termasuk kelewatan, peralatan yang tidak mencukupi dan pekerja kompeten yang tidak mencukupi. Sekiranya projek KVDT 2 dianugerahkan kepada syarikat tersebut, sumber yang sama akan digunakan untuk kedua-dua fasa KVDT, menyebabkan masalah yang lebih besar kepada kedua-dua fasa. Ini antara perkara yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat. Apa yang disebut oleh Yang Berhormat Seremban dalam perbahasan Belanjawan 2021, beliau ada mengemukakan beberapa perkara termasuk tuduhan yang tidak berasas oleh syarikat berkenaan. Okey. Keputusan untuk menamatkan surat setuju terima projek SST KVDT 2 di mana perjanjian rasmi projek belum ditandatangani bukan keputusan seorang insan bernama Wee Ka Siong. Bukan saya sendiri, tetapi dibuat oleh jemaah menteri selepas mempertimbangkan pelbagai input termasuklah pandangan Jabatan Peguam Negara. Kementerian Pengangkutan Malaysia telah menyenaraikan baik buruk
dalam mempertahankan keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan PH dan penamatan SST dalam memorandum kabinet yang berkenaan. Semasa mengesahkan minit berkaitan keputusan untuk menamatkan SST pada 2 hari bulan September 2020, Kementerian Pengangkutan turut mengemukakan pandangan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bertarikh 1 September 2020 yang mengesahkan bahawa perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan Itu lagi satu merumuskan tipu. projek tersebut Itu lagi satu fakta yang menipukan, sepatutnya mengerirukan. ditawarkan Dewan yang berhormat tipu. secara tender terbuka. Yang berhormat, Apa yang tidak mengikut prosedur? Yang Kita berhormat. bawa dalam kabinet juga. saya sedang membaca satu fakta Yang berhormat satu mengerirukan surat Dewan. yang telah dikeluarkan Siapa yang oleh buat projek ini? Suruhanjaya. Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Tolong. Nanti Yang Berhormat Menteri akan beri laluan. Ya? Ya. Silakan. Dia Berhormat. tipu. Tak sabar dia nak dengar fakta ini. Bukan saya tak sabar, Saya- tetapi yang berhormat tipu. Yang Yang berhormat berhormat. mengerirukan Dewan. Yang berhormat, Saya cabar. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Pohon bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Jangan cakap macam tu. melenting ni pasal apa? Jangan cakap macam tu. Kita Saya- dengar dulu. Yang Berhormat. Yang berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Please. Yang berhormat, Silakan. fakta ni yang saya sampaikan, kalau ada apa-apa unsur yang saya menipu, saya letak jawatan. Saya cuma beritahu pada 1 September 2020, Ketua Pesuruhjaya SPRM menulis surat kepada saya. Saya maklumkan kepada Kabinet yang mana Datuk Seri Azam Baki kata dalam suratnya, dia kata perolehan projek KVDT zaman PH tidak dilaksanakan mengikut prosedur perolehan kerajaan semasa dan merumuskan projek tersebut. Siapa yang bagi projek itu? Projek itu diberikan oleh Leo Tiong Lai. Kamu pun menjadi kabinet masa itu. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban. Kita dengar jawapan Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat, Tolong. Yang berhormat, ketika Yang berhormat jadi menteri, bernama menyiarkan satu berita dengan besar pada tahun 2018. Yang berhormat sendiri yang kata buat tender terbuka, harga dia akan. Memang betul kita dah buat tender terbuka. Tetapi siapa yang bagi Tetapi- projek itu? Tetapi Projek itu dah diberikan Kenapa? oleh Leo Tiong Lai. kenapa? Leo Tiong Lai yang bagi projek itu. Tengok, Yang berhormat, You apa? Yang Berhormat. Yang Berhormat. Wah, ini bukan cara kita berbahas lah, kan? So, bawa bertenang. Kita dengar dulu apa yang Berhormat Menteri cakap. Lepas tu, nanti kalau ada masa, kita beri laluan. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang berhormat, saya tak nak bertengkar macam tu. Saya cuma kata 2018 mantan menteri kata buat secara tender terbuka. 2009 hakikatnya lah ditawarkan secara rundingan terus. Itu saja. Itu adalah komen daripada SPRM. Adakah itu salah? Adakah itu salah? Saya nak tanya. Datuk Yang Tadi Dipertua, you cakap SPI kata itu prosedur salah. Saya nak tanya adakah itu salah? kalau Yang berhormat tak setuju, boleh berunding dengan Ketua Pesuruhjaya. Jangan ambil SPIM. Itu Kamu yang surat. cakap. Itu Yang berhormat surat. yang cakap dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat. Yang berhormat yang tuduh kita kata prosedur itu salah. Prosedur yang sama diguna pakai oleh dulu. Yang Kita berhormat. buat bagi balik sebab kita tak mahu ada implikasi perundangan. Itu masalah sebab projek itu diberikan oleh Leo Tiong Lai. You are part of the... Alright. Tolong, Yang Berhormat. Yang Berhormat Seremban. Yang Berhormat Seremban. Bawa bertenang. Nanti high attack nanti. Yang Berhormat Menteri, silakan. Ya. Yang berhormat, saya bertenang. Saya minta jangan cakap biar saya habiskan dulu. Belum Ya. habis lagi. Yang berhormat melenting sebab Yang berhormat tak nak tahu fakta dia. Saya baca apa Dia tahu yang semua kami- fakta tu. Saya Tak payah nak putar belit Yang berhormat. tak pernah. Yang berhormat, kalau surat tu Saya tidak nak tanya wujud, sekarang. Yang Berapakah implikasi perundangan? How much the government have to pay? Sekejap, saya akan baca. Baca. Kenapa ni? Itulah, Yang Berhormat. Silakan, Menteri. Ya. Datuk dan Petua mengenai tuduhan dalam affidavit Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat DMLTAT bertarikh 27 Oktober 2020
yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Seremban, ia adalah satu fitnah dan pembohongan. Setelah menerima affidavit tersebut, saya telah meminta nasihat undang-undang termasuk daripada PUU MOT dan dinasihatkan supaya membersihkan nama saya melalui proses perundangan kerana affidavit tersebut dilindungi oleh absolute privilege principle. Namun, saya telah menjangkakan perkara ini akan dipolitikkan. Walaupun saya tak sangka Yang Berhormat Seremban yang mempolitikkannya. Memandangkan rekod beliau yang memperjuangkan tender terbuka bagi projek KVDT sebelum ini. Saya telah memaklumkan kepada jemaah menteri mengenai kewujudan affidavit tersebut pada 6 November 2020 sebelum Yang Berhormat bawa di Dewan Rakyat. Dan pegawai yang bersama dengan saya dalam perjumpaan dengan syarikat tersebut juga telah membuat laporan polis pada 5 November 2020 untuk menolak segala tuduhan fitnah yang dilemparkan sebelum perkara ini diputarbelitkan oleh Yang Berhormat Seremban. Saya cuma kata oleh kerana itu dalam mahkamah, saya tidak mau subjudis, saya tak komen merit kes itu. Sebab tu saya kata, apa yang Yang Berhormat lemparkan kepada saya rasa terpanggil untuk menjawab. Sekali lagi, saya mencabar Yang Berhormat Seremban untuk mengulangi tuduhan atau sindiran beliau di luar Dewan Yang Mulia bahawa saya telah menamatkan SST kepada syarikat DMLTAT untuk kepentingan peribadi saya. Saya pasti akan mengambil tindakan undang-undang untuk membersihkan nama saya. Sebagai bekas Menteri Pengangkutan, jelasnya Yang Berhormat Seremban menyedari isu sebegini. Saya menasihati Yang Berhormat supaya berbicara dengan hati terbuka dan berhenti menjadi jurucakap syarikat berkenaan. Biarlah mahkamah yang tentukan. Saya jurucakap Pendirian kepada saya rakyat. Ini adalah parlimen. jelas Saya dilantik oleh dan rakyat tiada untuk apa menjadi pun jurucakap yang kepada perlu rakyat. saya- Ini Yang Berhormat, itu jawapan Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya boleh saya komen sikit tak? Ahmad, Yang Berhormat, sebenarnya kalau kita ikut peraturan 66(3), apabila kita membahaskan pada peringkat dasar mengenai bajet ni, dia kata perbahasan hendaklah dihadkan kepada dasar-dasar am dan pentadbiran kerajaan berhubung dengan rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan. Saya terpanggil untuk bertanya sama ada perkara yang kita berbahaskan ni adalah berhubung dengan rang undang-undang perbekalan atau tidak. Datuk Ada Ketua, pun kan? saya dah jawab. Perkara yang saya bahaskan memang ada berkenaan dengan rang perbekalan. Sebab keputusan yang dibuat oleh IATM memberikan implikasi perundangan kepada kerajaan yang mungkin perlu membayar pampasan yang besar kepada syarikat tersebut. Itu yang saya bangkitkan. Sebab itu memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan. kemudian, Dia mengambil satu keputusan tanpa mengambil kira implikasi perundangan dan kewangan kepada kerajaan, kepada rakyat. Ahmad, Andaikan ia adalah mengenai rang undang-undang perbekalan dan kedua-dua anggaran-anggaran biasa dan pembangunan, maka kita dengarlah Yang Berhormat Menteri menjawab. Kerana ianya telah dibangkitkan. Ya. Silakan. Datuk Yang di-Pertua, saya nak berjelaskan di sini, itu keputusan oleh saya. Satu keputusan yang telah dijilidkan sebagai satu minit Jemaah Menteri pada 28 Ogos 2020 dan disahkan sekali lagi, dibincang sekali lagi dan diperakui dan dijilidkan pada 2 September 2020. Apa kena-mena dengan saya? Kalau Yang Berhormat kata tak ada pandangan lain Yang Berhormat, saya boleh buka. Jilid tu ada. Kalau dicabar di mahkamah kita boleh buka. Tidak ada masalah. Jadi merit case, asas pertimbangan berapa banyak, semua dinyatakan dengan jelas termasuk pandangan dari semua pihak. Jadi saya nak jelaskan, Yang Berhormat boleh berhujah. Tapi hak kita untuk menerangkan apa yang sebenarnya berlaku. Mengenai tuduhan bahawa hak LTAT akan terjejas. Susulan daripada penambatan SST kepada syarikat DMLTAT. Saya boleh mengesahkan di sini bahawa Jemaah Menteri telah membuat keputusan bahawa sesiapa yang memenangi tender bagi projek KVDT 2 yang akan dibuat kelak perlu bekerjasama dengan LTAT di mana penglibatan LTAT sebagai rakan usaha sama boleh dijadikan sebagai syarat wajib dalam tender baru projek KVDT 2 untuk melindungi kepentingan LTAT dan kontraktor Bumi Putra. YB Seremban, kalau tak pasti, jangan buat andaian yang bukan-bukan. Perkara ini telah dibincangkan, diminitkan dalam Jemaah Menteri. Saya nak sahkan sekali lagi pada 2 September 2020.
peratusan Yang kemajuan Berhormat, projek cakap dengan LTT ke? keseluruhan yang dikemukakan Yang Berhormat, oleh sekarang pihak yang bawa kes terhadap syarikat kerajaan DM. termasuk LTT. Apa dia? Yang bawa Yang Amat Seremban, saya telah bagi banyak kelonggaran. Saya telah bagi banyak kelonggaran kepada Yang Amat Seremban. Silakan Yang Mat, Amat Menteri. Yang Muhammad ada 15 minit belasah saya. Saya duduk di Katil Hospital dengar saja. Inilah peluang untuk saya terangkan fakta dia. Itu Silakan, saja. silakan. Kalau Yang Muhammad setuju kita boleh bincang di luar. Cabar saya cabar Yang Muhammad buat sendirian di luar sekali lagi. Peratusan kemajuan projek keseluruhan yang dikemukakan oleh projek DMLTAT kepada Kementerian Pengangkutan adalah 12% sahaja setakat 13 September 2020 dan bukannya 24% seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Seremban.